Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Bai, nombor matrik KID 2006-0408. Hari ini saya akan membentangkan tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi dalam subjek pembangunan sosio-ekonomi Malaysia di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Cik Aina Afiqah binti Kasim. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama iaitu pengenalan. Untuk pengetahuan semua, Malaysia termasuk dalam 10 buah negara yang tersenarai sebagai pengkaji warga asing yang tertinggi. Di Malaysia ini antaranya pekerja asing adalah daripada negara Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India, China, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Kemboja, Vietnam dan Sri Lanka. Sektor pekerjaan warga asing di negara kita ialah dalam sektor pembinaan seperti menjadi kontraktor di tapak-tapak pembinaan, pekerja kilang, pembantu rumah dan dalam sektor pertanian. Untuk pengetahuan semua, jumlah pekerja asing di negara kita ialah berjumlah 1.85 juta orang dengan jumlah pendatang asing Indonesia sahaja yang berjumlah 1.2 juta dan warga Myanmar seramai 200,000 orang. Okey, baik. Kita lihat pada slide yang seterusnya tentang kategori pendatang asing di negara kita. Okey, kategori pendatang asing di negara kita terbahagi kepada dua kategori iaitu pendatang asing secara sah dan pendatang asing tanpa izin yang dikenali oleh rakyat Malaysia sebagai parti. Okey, baik. Yang pertama kita lihat kepada pendatang asing secara sah. Pendatang asing secara sah ini jenis pekerjaan mereka, majikan dan tempat tinggal mereka telah ditentukan. Selain itu, dokumen perjalanan mereka masuk ke Malaysia adalah sah. Yang seterusnya, pendatang asing secara sah ini adalah bebas daripada sebarang penyakit yang berjangkit dan mereka mempunyai kontrak bekerja, contohnya selama 2 tahun bekerja di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada pendatang asing tanpa izin iaitu parti. Parti adalah pendatang asing yang tidak mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa lah. Seterusnya mereka mempunyai dokumen perjalanan yang tidak sah dan kebanyakan daripada mereka adalah masuk ke Malaysia secara haram lah, senang cerita. Yang seterusnya ialah mereka mempunyai risiko penyakit yang berjangkit. Yang seterusnya kita lihat kepada implikasi pendatang asing di Malaysia. Implikasi pendatang asing di Malaysia terbahagi kepada dua iaitu baik dan buruk. Kita lihat kepada implikasi yang baik dahulu. Yang pertama ialah pendatang asing di Malaysia telah membantu dalam proses pembangunan ekonomi di Malaysia. Selain itu, mereka telah mengisi kekosongan di setiap sektor pekerjaan seperti dalam bidang pertanian, perkilangan, pembinaan dan sebagainya. Seterusnya, mereka telah membantu untuk merangsang kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang seterusnya ialah implikasi buruk pendatang asing di Malaysia. Yang pertama ialah tingkah laku dan kegiatan negatif yang telah mereka lakukan. Selain itu, apabila berlakunya tingkah laku dan kegiatan negatif, maka peningkatan kes jenayah juga akan meningkat. Antara contoh kes jenayah yang berlaku di kalangan mereka adalah merompak, merogol dan sebagainya. Seterusnya ialah mereka telah mengambil peluang perniagaan rakyat tempatan. Seterusnya kita lihat kepada kaedah mengatasi masalah sosial pendatang asing. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh pelbagai pihak lakukan. Antaranya ialah pihak kerajaan perlulah menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti ke negara kita. Yang seterusnya, pihak swasta pula hendaklah memastikan pekerja asing yang hendak memasuki Malaysia mempunyai permit yang sah.
dan pihak masyarakat perlulah berganding bahu dan memberi kerjasama kepada agensi-agensi penguatkuasa untuk melicinkan operasi pembasmian pendatang asing daripada semasa ke semasa. Slide yang seterusnya kita akan membincangkan tentang pemindahan teknologi. Apa itu pemindahan teknologi? Pemindahan teknologi ialah usaha mengimport atau membawa peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Yang seterusnya, faktor yang menyebabkan pemindahan teknologi. Antara faktor yang menyebabkan pemindahan teknologi adalah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan lalu membaiki kualiti hidup mereka. Yang seterusnya ialah teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data-data. Yang berikutnya, jentera-jentera seperti mesin-mesin dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Seterusnya, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian. Dan akhir sekali, pengimportan teknologi rumah tangga akan mempermudahkan kerja suri rumah tangga dan membolehkan mereka untuk menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih produktif seperti anak-anak mereka atau membuat kerja-kerja sambilan di rumah. Sekian itu sahaja perbincangan kita untuk tajuk implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Sekian, terima kasih.